Antara tokoh sukarelawan Malaysia di peringkat antarabangsa ialah Dr. Fauziah Hassan. Nama penuh beliau ialah Dr. Fauziah binti Muhammad Hassan. Beliau sekarang berumur 63 tahun dan tempat kelahiran beliau di Kuala Terengganu. Antara jawatan-jawatan yang disandang oleh Dr. Fauziah adalah sebagai doktor pakar di Hospital Pakar Ampang Puteri. Kemudian beliau juga pernah menjadi bendahari Persatuan Medical Relief Malaysia. Beliau juga pernah menjadi Timbalan Aqsa Sharif pada tahun 2010, penasihat Posturus pada tahun 2011 dan sebagai ahli lembaga pemegang amanah MyCare. Terdapat pelbagai misi yang telah dijalankan dan disertai oleh Dr. Fauziah. Sebagai contoh di Kosovo, Maluku Indonesia, Afghanistan, Aceh, Pakistan dan Gaza. Kemudian, isu dan cabaran yang paling tercabar dialami oleh Dr. Fauziah adalah ketika menjadi tawanan rejim tentera Israel pada tahun 2016. Sebuah kapal kecil iaitu Zaituna Olivia yang telah berlepas dari Barcelona telah ditahan oleh tentera Israel di perairan Gaza. Kesemua kru seramai 13 aktivis yang terdiri daripada pelbagai latar belakang dan negara termasuklah Dr. Fauziah telah ditahan oleh tentera Israel. Misi mereka adalah untuk memecahkan sekatan tentera Israel di semenanjung Gaza. Oleh itu, Dr. Fauziah binti Muhammad Hassan telah dinobatkan sebagai tokoh aktivis Palestin antarabangsa. Tokoh yang dipilih adalah Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, merupakan Presiden Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia Mercy Malaysia. Beliau merupakan seorang doktor perubatan dan juga ketua setiausaha perkongsian di Persekutuan Antarabangsa Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Beliau juga telah dilantik sebagai ketua cawangan maklum balas kemanusiaan di UNFA dan juga merupakan penasihat kumpulan tindakan cemas. Antara kepakaran dan perkhidmatan yang telah diberikan adalah memberi bantuan perubatan, memberi sumbangan makanan dan juga memberi keperluan asas. Golongan sasar yang mendapat perhatian daripada beliau adalah mangsa peperangan, mangsa bencana alam dan juga orang yang kebodohan. Isu yang selalu bermain adalah kurangnya minat dan kepakaran menjadi sukarelawan dalam golongan muda pada masa kini. Cabaran yang pertama adalah memupuk sikap berani untuk membantu orang lain dalam golongan muda pada masa kini. Cabaran seterusnya adalah menyemai rasa kasih sayang dalam diri golongan muda terhadap orang lain. Yang terakhir adalah untuk mengasah sebarang kemahiran dalam diri golongan muda pada masa kini. Tokoh yang saya pilih ialah Nur Heliza binti Helmi. Beliau merupakan bekas graduan daripada Universiti Malaysia Sabah. Heliza juga merupakan seorang penggiat seni dan juga seorang aktivis kemanusiaan. Antara prospek sukarelawan yang dapat dikaitkan dengan Nur Heliza Helmi ialah beliau merupakan seorang ikon Muslim Volunteer Care. Beliau juga memperjuangkan isu umat Islam yang ditindas di Syria dan juga Palestin. Beliau juga telah menjejakkan kakinya di bumi Palestin pada tahun 2012. Manakala penglibatan beliau di peringkat kebangsaan ialah beliau telah terlibat dengan program-program untuk meraihkan keluarga-keluarga asnaf yang kurang bernasib baik. Dan beliau juga telah memberikan bantuan makanan asas setiap bulan kepada mereka yang terjejas dan juga membekalkan tenaga-tenaga muda yang pakar dalam bidang kesukarelawanan. Beliau juga merupakan Duta Aman Palestin dan beliau juga aktif dalam penglibatan NGO seperti Muslim Care, MAPIN dan sebagainya. Heliza Helmi juga peka tentang isu masyarakat di Sabah. Ini kerana kebanyakan daripada mereka adalah masyarakat yang berada di kawasan pedalaman. Mereka memerlukan bantuan dari segi bimbingan ajaran agama Islam yang sebenar. Antara isu dan cabaran yang dihadapi oleh beliau ialah
Beliau terkandas berjam-jam semalaman di Rafah sebelum diarahkan berpatah balik semula ke Gaza. Beliau dan rakan seperjuangan juga diberi layanan yang kasar oleh pihak berkuasa di sana selama berjam-jam. Dan mereka juga terputus hubungan dengan ahli keluarga di tanah air kerana tiada jalinan internet. Gaza juga berhadapan dengan situasi senapang di bawah dagu. Ini kerana mereka dikawal apabila ingin memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat di Syria. Thing that really touched me lah was when I met, budak-budak kecil, some of them 8 years old. One of them 8 years old, the bapak dia cakap dia tengah traumatized, dia depressed sampai dia buta. And then I felt like, ya Allah, subhanallah, if this was, I felt so sad for her, and I felt macam, how can I help? Hour after we passed the market, ada bomb. About 100 over people got injured. Sejam selepas? Sejam selepas. Subhanallah. So right after tu kita distribute the goods, lepas tu terus masuk ke Turkey. We had to cut our mission short. One of the things that I really want to clarify is, a lot of people ask me, Miss Tina, bestnya pergi Syria, bestnya pergi Turkey, nak tolong refugee semua ni, nak ikut, macam they think it's fun. It's not fun, macam cuti pula, nak holiday. The real work that goes behind it is something that we have to prepare ourselves mentally, physically, emotionally, and spiritually. Because benda macam ni, we have to be sure that number one, we have to be well educated in the sense that kita punya Islamic foundation is strong. Because, at any given time, perhaps you might get information that is wrong and it might sway you. Subhanallah, the risk of joining a terrorist association is quite high, kan? So the first thing I would advise for people who want to go overseas to do humanitarian work is, number one, to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, to ask Allah to guide you, to bring the right people in your life to help you help people. Intention tu kena betul. Ask Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah is the only one who can protect you, who can guide you to the right people. And then number two is to do voluntary work dengan that particular NGO. Perhaps you can see some of the other people yang kerja dengan diorang, so you kena tengok dia punya timeline lah, to get to know them betul-betul. Maybe volunteer dekat Malaysia dulu. Ramai tak tanya, boleh tak saya join, boleh tak I join? I bayar duit, lepas I join. Nak pergi macam tu, actually tak boleh. Benda ni is like the NGO kena choose whether you are ready, and they will know whether you are physically ready, mentally ready, spiritually ready. People think jihad ni... Sekian, terima kasih.